bertemu lagi kita hari ini untuk sesi PDPI yang berikutnya. Hari ini kita akan mengulang kaji topik pembelajaran yang lepas berkenaan dengan pecahan dan perpuluhan juta. Kita akan dapat menyatakan hubungan pecahan dan perpuluhan juta dengan betul serta dapat menukarkan nombor-nombor itu kepada nombor bulat dengan mudah. Jom kita lihat. Baik murid-murid, hari ini hari Isnin bersamaan dengan 15 Februari 2021. Kita akan lihat dahulu hubungan di antara nombor pecahan dan perpuluhan. Untuk pengetahuan murid-murid, ini adalah asas utama untuk menghubungkan di antara nombor pecahan dan perpuluhan. Cikgu minta murid-murid untuk menyalin dan menghafal segala yang akan cikgu terangkan dalam video kali ini. Yang pertama, 1/2 bersamaan dengan 0.5, 1/4 bersamaan dengan 0.25, 1/5 bersamaan dengan 0.2, 1/8 bersamaan dengan 0.125 dan 1/10 bersamaan dengan 0.1. Ini adalah asas ya murid-murid. Seterusnya kita lihat 3/4 bersamaan dengan 0.75, 3/8 bersamaan dengan 0.375, 5/8 bersamaan dengan 0.625 dan 7/8 bersamaan dengan 0.875. Ini adalah antara asas-asas pecahan yang sering dikaitkan dengan nombor perpuluhan yang sering ditanya di dalam soalan-soalan matematik. Dalam video kali ini, murid-murid akan diterangkan dengan beberapa contoh yang lain dan cikgu minta untuk murid-murid menyalin dan mengingat segala yang akan cikgu terangkan selepas ini. Jom kita kaitkan nombor-nombor pecahan dan perpuluhan ini dengan nombor juta. Yang pertama, kita kena ingat 1 juta mesti mempunyai 6 sifar dan 7 digit jika nombor itu lebih dari 1 juta. Baiklah. 1/2 juta. Jika dilihat pada penerangan cikgu pada awal tadi, 1/2 adalah bersamaan dengan 0.5. Jadi, 1/2 juta bersamaan dengan 0.5 juta. Cikgu kaitkan ini untuk memudahkan murid untuk mengira jika kita ingin menukarkan nombor pecahan juta ini kepada nombor bulat. Jadi, seperti pembelajaran lepas, telah cikgu terangkan bahawa jika ingin menukarkan sebarang nombor pecahan atau perpuluhan juta kepada nombor bulat, kita mesti darabkan nombor tersebut dengan 1 juta. Kita gunakan kaedah menggerakkan titik ke belakang sebanyak 6 langkah ke belakang kerana 1 juta mempunyai 6 sifar. Jadi jawapannya murid-murid? Betul, 500,000. Seterusnya, kita lihat contoh yang kedua. 1/4 juta. Pada penerangan awal tadi, cikgu telah terangkan 1/4 bersamaan dengan 0.25. Jadi, 1/4 juta bersamaan dengan 0.25 juta. Seperti contoh pertama tadi juga, kita darabkan nombor ini dengan 1 juta dan kita gerakkan titik sebanyak 6 langkah ke belakang, menghasilkan 250,000. Sangat mudah jika murid-murid telah menghafal segala hubung kait di antara nombor pecahan dan perpuluhan ini. Seterusnya murid-murid, jom kita cuba bersama-sama. Bagaimana nak menukarkan 1/5 juta kepada nombor bulat? Yang pertama, ingat perangan pertama tadi, 1/5 bersamaan dengan 0.2. Jadi, 1/5 juta bersamaan dengan 0.2 juta. Seterusnya, kita darabkan dengan 1 juta dan gerakkan titik sebanyak 6 langkah ke belakang. Menghasilkan 200,000. Bagus, kita cuba contoh yang berikutnya. 1/8 juta. 1/8 cikgu terangkan pada awal tadi bersamaan dengan 0.125. Jadi, 1/8 juta bersamaan dengan 0.125 juta
Kemudian kita darabkan dengan 1,000,000. Gerakkan titik 6 langkah ke belakang dan kita akan mendapat jawapannya sebanyak 125,000. Senang kan? Jadi, cikgu harap murid-murid boleh cuba untuk membuat penukaran unit menggunakan nombor-nombor pecahan juta yang lain juga. Seterusnya, jom kita lihat bagaimana kita nak menukar pecahan juta dengan penyebut yang sama. Apa maksudnya? Baiklah, kita lihat contoh yang pertama untuk memudahkan murid lebih memahami penerangan cikgu. 3/10 juta. Jika murid-murid ingat, pada awal penerangan tadi, cikgu tidak terangkan hubung kait 3/10 dengan sebarang nombor perpuluhan. Jadi, apa yang perlu kita ambil kira di sini? Lihat pada penyebutnya. Penyebutnya adalah 10. Jadi, kita ambil 1/10. 1/10 bersamaan dengan 0.1. Jadi, 1/10 juta bersamaan dengan 0.1 juta. Dan apabila kita darab dengan 1 juta menghasilkan jawapannya 100,000. Jadi, bagaimana kita nak mengaitkan nombor ini dengan 3/10 juta? Hanya ambil nilai 100,000 dan kita darabkan dengan 3. Menghasilkan 300,000. Mudah bukan murid-murid? Jom kita lihat contoh yang kedua. 7/10 juta. Kita hanya perlu ambil nilai 7 dan didarabkan dengan 100,000 berdasarkan penyebut yang sama, iaitu 1/10 juta bersamaan dengan 100,000. Jadi jawapannya adalah 700,000. Baiklah murid-murid, jika telah memahami konsep-konsep ini, cikgu minta murid-murid cuba tukarkan 9/10 juta kepada nombor bulat. Berapa jawapannya? Bincangkan bersama rakan-rakan. Seterusnya kita lihat pula bagaimana jika pecahan juta itu dengan penyebut 5. Contoh yang pertama, 2/5 juta. Kita rujuk pada penerangan awal tadi, 1/5 juta bersamaan dengan 0.2 juta dan bila ditukarkan kepada nombor bulat menjadi 200,000. Jadi, untuk menukarkan 2/5 juta ini, kita hanya perlu mendarab 2 dengan 200,000. Ini kerana 1/5 juta bersamaan dengan 200,000. Jadi, 2/5 juta, darabkan sahaja 2 dengan 200,000, menghasilkan 400,000. Seterusnya, 4/5 juta. Ya, betul. Darabkan sahaja 4 dengan 200,000. Menghasilkan 800,000. Jadi sekarang cikgu nak murid-murid cuba untuk menukarkan 3/5 juta kepada nombor bulat. Berapa jawapannya? Murid-murid boleh membincangkan jawapannya dengan ibu bapa dan rakan-rakan. Yang terakhir untuk hari ini murid-murid, mari kita lihat bagaimana kita nak menukar pecahan juta dalam bentuk nombor bercampur kepada nombor bulat. Yang pertama, 2/3/4 juta. Ingin cikgu terangkan di sini, jika nombor pecahan itu dalam bentuk nombor bercampur, maka nilai ini adalah sebenarnya lebih besar daripada 1 juta. Kita lihat pecahannya adalah 3/4 juta. Rujuk pada penerangan cikgu di awal video tadi, 3/4 juta bersamaan dengan 0.75 juta. Didarab dengan 1 juta menghasilkan 750,000. Nilai 2 perlu diletakkan di tempat juta. Ya, menghasilkan jawapannya 2,750,000. Sangat mudah kan? Jom kita lihat contoh yang kedua. 1/8 juta. Jadi, kita lihat pada contoh di awal-awal penerangan tadi, 1/8 juta bersamaan dengan 0.125 juta atau 125,000. Letakkan 4 pada nilai tempat juta, menghasilkan jawapan 4,125,000. Cikgu harap dengan penerangan cikgu yang ringkas ini, murid-murid dapat memahami dan seterusnya akan dapat menyelesaikan kuis yang akan cikgu berikan selepas ini. Selamat belajar daripada rumah. Sehingga berjumpa lagi pada sesi PDPR yang
yang akan datang.